hadis peristiwa akhir zaman. Pada hadis yang ke-6. Tak silap saya hadis yang ke-6 pada fasal yang membincangkan berkaitan golongan anti hadis. Golongan anti hadis. Nah, hadis yang ke-6 adalah golongan anti hadis. Baik. Baik, minta bantuan 250 orang yang ada ni untuk tolong share, untuk kita bagi kepada, hantar kepada grup-grup WhatsApp kita, grup-grup kampung kita, taman kita, grup semua ada tu. Depa duk kerja boost pasal coronavirus dia. Coronavirus pun penat dah Nampak duk sembang pasal dia banyak sangat. Lagi sembang pasal mengaji semua. Dia tuan macam ni. Dia macam hantu, tuan duk sebut banyak-banyak lagi tuan takut. Hantu bila duk sebut tu jadi takut sebab dia kadang-kadang dia tak ada pun. Tapi disebabkan terlalu banyak diceritakan pasal dia, maka semua orang jadi takut, panik dan sebagainya. Jadi orang jadi mengagung-agungkan pula. Jadi hantar sat grup dalam grup-grup WhatsApp kita semua tu. Insya-Allah. Baik. Masuk pada kitab hadis kita insya-Allah pada hadis yang ke-6. Golongan anti hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami ni Ma'dil Kariba radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jal fama wajadna fihi min halalin nistahlalnahu wama wajadnahu fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah maka rawahu Imam Abu Daud wa Ibnu Majah. Daripada Miqdam bil Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikur rajulu muttaki'an. Hampir tiba satu zaman di mana Nabi kata seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kerusi kemegahannya. Lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis daripada hadisku, maka dia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama Nabi kata nantinya akan datang satu zaman kepada kita. Nabi sebut 1400 lepas, Nabi kata nanti ni akan mai satu zaman kepada kita di mana zaman tersebut ada seorang lelaki ini adalah satu tamsilan. Nabi kata keadaan manusia yang duduk bersandar di atas kerusi kemegahannya, maksudnya mungkin tahta ataupun ilmu. Hari ini banyak manusia yang menjadi golongan anti hadis, cendia kawan, orang yang pandai-pandai lah di antara orang-orang yang menentang ataupun yang menolak hadis ataupun menolak hukum-hukum Allah. Hari ini banyak, bukan semua, tetapi segelintir bila dah terlalu pandai, maka dia mengambil daripada apa yang telah berlaku yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran juzuk pertama, tuan-tuan tengok muka surat di antaranya yang ke-6. Cuba tengok apa Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Muka surat ke-6 Allah kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha. Bukan ayat tu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasjadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah kata apa? Ayat 34. Allah kata dan ketika berfirman kepada para malaikat, minta para malaikat ini untuk bersujud. Fasajadu illa iblis aba. Semua malaikat lain akur, adapun seorang makhluk namanya iblis. Hanya iblis laknatullah saja yang enggan bersujud disebabkan apa? Keangkuhan daripada ilmu yang dia miliki. Dan disebabkan dia ini adalah raja kepada penghulu pada sekalian malaikat, maka dia rasa bahasa mudah, rasa kemah. Dia rasa dia hebat, maka menjadikan itu asbab kepada keangkuhan dan sombongnya iblis.
Maka jangan duk buat lulak macam tu kita. Kita jangan duk buat panggil macam tu. Maka jangan disebabkan kemegahan ada PhD, jangan disebabkan ada master, jangan disebabkan ada degree membuatkan kita sombong dengan orang lain. Jangan sebabkan 3 kali masuk usrah dah jadi mufti dah. Jangan disebabkan 2 kali boleh tekan Google, boleh cari hukum sikit dah boleh jadi ustazah dah. Jangan sampai peringkat macam tu. Lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis. Maka ketika seorang itu disampaikan oleh hadis, Nabi kata, daripada hadisku, maka dia berkata, orang yang angkuh ni dia kata apa? Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran. Kawan ni dia kata apa? Dengan keangkuhan dia tadi, dia kata apa? Ketika didatangkan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, dia kata tak usah duk pegang hak lain. Kita cuma pegang dengan hanya Al-Quran saja. Hak lain semua tak pakai. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka kami akan halalkan. Dia kata, hak mana Quran suruh buat, kita buat. Hak mana Quran tak suruh buat, jangan kata duk buat. Bahasa mudah tu. Dan kemudian Nabi SAW menyebut, Nabi kata, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah, itu juga diharamkan oleh Al-Quran. Dan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, itulah yang dihalalkan melalui sabdaan baginda Nabi SAW. Maka sebab tu dalam kaedah penerimaan hukum, tuan-tuan ingat, kaedah kita menggunakan 4 pegangan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ini adalah 4 sumber hukum dalam Islam. Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebut, hadis sahih, Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Nabi kata, kalau kamu berpegang teguh dengan 2 benda ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Ni janji Nabi. Pegang dengan 2 benda ni sampai bila-bila kamu takkan sesat. Nabi kata yang pertamanya, yakni berpegang dengan kitab Allahi, berpegang dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Dia Ustaz, kami pegang dah, sesat juga. Pegang saja tak jadi, dia kena baca, kena amalkan, kena tadabbur maknanya, baru kita akan faham apa keseluruhan daripada apa yang Allah perintahkan. Yang kedua Nabi kata apa? Wa sunnah rasulihi, dan juga memegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebab tu orang yang berpegang dengan sunnah, pasti orang ni akan berjaya. Maka hari ni zaman yang semua orang nak main dengan logik akal. Semua nak main dengan logik akal. Dia kata, contoh dia kata, wudu. Dia kata tak payahlah wudu ni bukan ada, dalam sains pun sebut, kata wudu ni bukan ada manfaat pun. Dia kata patutnya basuh pungkok lah, basuh najis, basuh kemaluan lah. Dah tahu kalau nak mati, kenapa basuh muka? Hari ni alhamdulillah seluruh dunia diajar cara untuk bersuci. Dia ajak kementerian WHO, dia keluarkan arahan bulan lepas, dia minta apa? Agar kerap basuh tangan. Mana golongan-golongan yang duk hentam dulu ni? Golongan-golongan yang duk marah, duk kata kami tak payah duk suci. Acak-acak laptop arwah Irham minta bagi nyawa kat dia. So mana golongan-golongan yang duk hentam sangat hari tu, duk kata wuduk ni tak ada manfaat. Kenapa keluarkan untuk seorang basuh tangan? Kenapa perintahkan banyak orang basuh muka? Kenapa perintahkan agar orang ni banyak untuk ni? Sebabkan apa? Sedangkan dalam Islam dah ajak 1400 tahun yang lepas. Ni orang kata jilat, ludah jilat balik. Inilah istilah dia. Sebab tu Islam dah ajak berwuduk ni ada banyak fadilat-fadilatnya. Di antaranya dari segi higien dan juga kebersihan. Amalkanlah. Sebaiknya amalkan. Bermula daripada hari ni, start untuk pastikan jangan tinggal langsung. Untuk berwuduk. Jangan tinggal langsung. Siapa? Line terang. Ganggu teruskan. Baik. Maka berwuduk wajib untuk kena jaga dalam bab wuduk. Boleh tak? Sihat-sihat tuan. Gangguan teknikal sikit.
Signal out of range. Macam ni lah tuan-tuan, line cak ayam. Mana? Suara dengar? Okey. Tak apa nak sambil-sambil tu dengar suara dah, suruh tengok muka. Tak tengok muka pun boleh belajar je kan? Nah. Okey baik. Maka disebutkan kalau berpegang teguh dengan kedua sumber yang Nabi kata tadi, Quran dan Sunnah, maka takkan sesat. Sebab wujud banyaknya golongan-golongan hari ni yang terlalu pandai dan cerdik sangat pun jadi payah sangat. Jadi cerdik sangat pun jadi payah. Sebab tu hari ni tuan-tuan letakkan autoriti kepada ahli-ahlinya. Maknanya apa? Orang pomen, kalau kereta rosak tuan-tuan cari siapa? Kalau kereta rosak cari pomen. Tuan-tuan kalau kereta rosak tuan-tuan pergi buat kecemasan ke? Tak. Kalau nak buat bangunan cari arkitek. Kalau ada kerosakan pada bangunan cari engineer. Kalau nak buat pelan lukisan, kalau nak buat kira daripada berapa kos, cari quantity surveyor. Kalau nak cari tuan-tuan ada masalah dalam bab Quran, maka cari guru Quran. Maka meletakkan autoriti kepada ikhtisas ataupun ahli-ahli dalam bidang-bidang mereka. Jangan berlaku zalim. Maka sama dalam bab agama, cari pada orang yang faqih dalam bab agama. Kita dia macam ni. Kita ambil macam mana dalam bidang kedokteran. Kalau tuan-tuan perasan doktor 4 ke 5 tahun mereka belajar, biasanya mereka akan belajar semua. Belajar sambut budak, belajar untuk sakit ni. Tapi bila dia main dalam proses yang dah lebih advance, 10 tahun dia berkhidmat, mungkin dia sambung master, dia jadi pakar dalam bidang tertentu. Seorang pakar bedah, walaupun dia ni boleh bius, tetapi kalau kita tengok bila melibatkan pembedahan, kebiasaannya dia akan minta doktor bius untuk datang bius. Saya pernah tanya, saya kata kenapa doktor je tak bius? Kalau bius dia cucuk, angkat pungkok, tikam jarum. Kan? Nampak macam simple, dok. Dia kata ustaz, pakar bius depa lebih depa ada tempat yang depa boleh ni. Di Instagram depa tanya awak live hilang. Minta cek. Mungkin dah cukup sejam. Jadi dia kata sebab apa? Sebabkan pakar bius dia ada autoriti dalam bidang tersebut. Kalau jadi apa-apa maka dia akan dia bertanggungjawablah. Maka sama dalam bab agama, kenapa agama ini perlu dirujuk kepada autoritinya? Disebabkan mereka memegang kunci ataupun kefahaman dalam bidang tersebut. Contoh dalam isu COVID-19, kena rujuk siapa? Rujuk dalam ahli-ahli di Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan nak buat kena ukur, dia buat keluarkan tak? Dia akan panggil daripada ahli-ahli yang lain juga. Jadi kena faham bergelok lah, masing-masing ada dalam bidang-bidang tertentu. Jangan kita sailang bidang orang lah. Kita bukan pandai tak mana tuan nak sailang orang. Kita nak bergaduh dengan orang, kita nak berkeli dengan orang. Saya kadang sedih lah tuan-tuan bila tengok kita hari ni lebih banyak untuk memilih untuk bergaduh daripada kita nak cari titik persamaan. Isu macam video, saya buat video tabligh. Tak ada satu pun saya nak abang kata saya nak ni depa ke apa tak. Cuma kita sedih bila tengok orang Islam sendiri duk hentam. Tuan-tuan, yang pertama back to basic. Tak ada siapa minta COVID-19 nak kena. Tuan-tuan ada tak tuan-tuan bangun doa, ya Allah bagilah anak beranak kena COVID-19, ada tak? Tak ada tuan-tuan. Semua na'udzubillah minta dijauhkan daripada tu. Termasuklah kawan-kawan tabligh kita, depa tak minta berpuluh kali dah depa duk buat istimak macam tak pernah ada benda-benda macam tu. Jadi first place jangan marahlah. Of course dari segi saya dengan rendah hati, saya ajak kawan-kawan yang belum mungkin pergi buat screening, tolonglah pergi. Jangan zalim hak-hak orang lain. Sebabkan kadang-kadang kita tersentuh orang ni, kita bersalam dengan kawan ni, kita berpeluk dengan kawan ni, dia mungkin akan membuatkan jangkitan tersebut berlaku. Tapi pada kita rakyat ataupun netizen, janganlah menambah dosa. Kita kadang-kadang saya tengok emosi tu lebih sangat. Kita kena akui wujudnya kelemahan dalam banyak aspek. Sama ada dari KKM sendiri ada kelemahan, daripada kalangan tabligh sendiri ada kelemahannya, daripada kalangan saya sendiri ada kelemahannya, daripada kita netizen pun banyak kelemahan. Kalau tuan-tuan perasan, KKM sendiri mengeluarkan data-data yang kadang-kadang agak hari ni keluar data lain, esok keluar data lain. Kalau tuan-tuan perasan pada 19 hari bulan, KKM keluarkan 10,655 yang dijejak ataupun yang mereka dapat tahu yang terlibat dengan himpunan tabligh. Dan hari yang selepas tu dia kata 10,500 dah cek. Cuma baki lagi 100 orang.
Tapi 2 hari yang lepas dia keluar pula lagi 4,000. Kemarin dulu keluar 5,500 nak jejak. Hari ni keluar lagi ada 3,000. So kat situ ada berlaku beberapa saya nampak miscommunication dari segi statistik data. Dan of course kita nak salahkan KKM pun tak boleh. Dalam keadaan yang hari ni mereka dah bekerja gila-gila punya dah lebih seminggu. Dalam keadaan mungkin ada staff yang tak balik, kita tengok Dr. Azam kita, Dr. yang dia ni pengarah kesihatan kita, muka tu tuan nampak kata tak cukup tidur. So, tak perlulah kita nak blame siapa-siapa. Of course akan berlaku miscommunication, akan berlaku kekurangan daripada pihak ni. Yang kita netizen ni duk buat pandai dalam semua benda, nak buat apa? Sampai semua benda kita nak hentam. Oh, hentam kawan ni. Oh, habis. Hentam ni pula. Oh, habis. Macam perang. Kan? Oh, dia ada seorang pegang walkie-talkie. Bu. Ni pula. Janganlah tuan. Sayanglah. Sebab Nabi dah kata berbalik kepada agama. Kamu pegang dengan agama, kamu takkan sesat. Dan first place sekali kita kena faham, tak ada siapa minta di seluruh dunia, tak ada orang yang nak kena jangkitan. Tak ada siapa pun. Dan saya tengok seluruh dunia sedang berusaha. Dimaklumkan Jerman dah dapat satu vaksin. Kemarin keluar daripada statement Donald Trump, dia kata apa? Donald Trump offer nak beli hak eksklusif vaksin tu untuk digunakan di Amerika Syarikat sahaja. Alhamdulillah legalah kemarin juga Jerman mengeluarkan statement rasmi, depa tak mau jual, depa kata ini bukan untuk kepentingan dalam perniagaan, ni untuk manfaat bersama. This is the cure untuk seluruh dunia. Betul lah kan tu, tengok sahabat kita Zuhadi Ismail, depa lupa asal usul corona ni. Sebab saya ingat depa kata tabligh lah punca penyebaran corona dan sebagainya. Saya nak tanya tuan-tuan, di China kawasan mana yang buat ijtima' tabligh? Di Itali, kedudukan kedua, kawasan mana yang buat himpunan tabligh? Di Amerika Syarikat, dia potong Spain dah. Amerika Syarikat tiba-tiba naik kedai yang sangat teruk sebabkan mereka buat relax. Mereka kata mereka canggih sangat, dia buat relax dan sebagainya. Sekarang barulah keluar restricted movement tu. Tapi dah pecah puluhan ribu orang kena. Celah mana buat ijtima' tabligh? Tetap ramai juga yang kena. Cuma kita bukan nak kata tak salah. Daripada siapa yang ketegak tak pergi buat screening, tu kira salah lah. Tak kira lah tabligh ke, ustaz ke, siapa dia pun, maka salah tetap kira salah. Pergi dah cek. Dan pada kita pun orang awam, tolonglah berlaku jujur. Berlaku jujur. Kalau kita rasa ada simptom-simptom atau kita pergi tempat-tempat yang berisiko, maklumkan siap-siap. Sebab saya tengok ramai kawan-kawan semalam, saya tajalah balik sampai rumah pukul 11 lebih. Saya teringat kat kawan-kawan kita yang doktor. Saya telefonlah beberapa kawan doktor, tanya khabar, tanya sihat ke tak. Dia memang tak cukup rehat lah, dia kata kan. Dia kata di antara benda yang membuatkan jangkitan tu banyak berlaku adalah ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antaranya berlaku puncanya adalah daripada tak jujur. Contohnya dia main, dia kata tak, saya ni tak ada pergi mana-mana, padahal dia mungkin baru balik daripada Indonesia, dia mungkin balik daripada Korea. Dia duduk pergi tengok Running Man, Blackpink lancar konsert baru ke apa, dia balik-balik sempoi punya, dia kata tak. Dia baru balik, dia tak ada balik dari luar negara. Maka sifat yang tidak jujur inilah yang menjadikan sebab. Sebab tu depa duk bahas, depa kata pesakit yang 136 tu kan, yang baru balik daripada Korea lah menjadi asbab kepada penyebaran tu. Kalau saya tanya saya, ya, kalau dia memang tahu dah ada jangkitan, dia pergi memang dosa besar lah, sebab menyebabkan penyebaran dan penularan. Tangkap dia, buh langguni, rendam dalam kolah surau ke masjid kan. Janganlah buat macam tu, jangan pentingkan diri sendiri. Ben Ai dia kata apa, ustaz ada kata asalnya sebab perang virus antara US China. Ya, mungkin ya, mungkin tidak. Sebab kita tahu dari segi civil war ada daripada trade war yang berlaku di antara perang China dan US dah lama sangat, dan dijangkakan China akan mengambil alih dari sudut ekonomi punya structure gerasi dunia. Sebab tahun lepas kalau kita tengok beberapa trade war berlaku, di antaranya Donald Trump menghalang Apple daripada masuk ke China. So apa yang berlaku? China tak goyang sebab depa punya Huawei, depa ada Oppo, depa ada syarikat-syarikat telefon yang dari segi teknologinya jauh lebih baik daripada Apple. So depa tak heran. Tengok tak boleh. Lepas tu dia halang pula daripada Android untuk masuk di tempat China. China tak heran juga, dia lancarkan seminggu lepas tu Hongmeng, satu Android yang software yang mereka, apps yang mereka sendiri lancarkan.
So dengan benda-benda macam ni mungkin ya, mungkin tidak, wallahu alam, ni bukan kepakaran dan bidang saya. Mungkin boleh tanya kepada ustaz-ustaz yang banyak mengkaji dalam bab ni macam Ustaz Auni, Ustaz Ibnu Rijal, mereka pakar dalam bab tu. Saya bukan. Ana ala kulli hal kita minta mudah-mudahan kita follow ikutlah daripada arahan-arahan, sebab Nabi kata dalam setiap bidang ada ahli-ahlinya. Ana cuma berpegang teguh, jangan bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Ana kita dah baca ada hadis berkaitan yang Nabi kata, Nabi perintahkan agar solat ala sallu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah kamu, menunjukkan wujudnya perintah kuarantin di zaman Nabi SAW ketika berlakunya benda-benda yang terlibat dengan wabak, hujan yang lebat ataupun sejuk yang teruk sangat, dan yang ketiga ketika berlakunya ancaman-ancaman nyawa. Ini adalah ancaman-ancaman nyawa yang perlu untuk kita kuarantin, duduk rumah. Tuan-tuan, ada dalam hidup kita ni ada banyak ruang untuk kita buat manfaat. Tapi kali ni adalah paling senang nak buat pahala adalah stay at home. Orang dia tu, ustaz, tapi kami tak dapat semayang jemaah. Tuan-tuan niat nak semayang jemaah dah dikira semayang jemaah. Tapi janganlah tak semayang langsung. Maksudnya memang kita ni orang yang sentiasa semayang jemaah. Tapi sekarang fatrah sekarang tak boleh semayang jemaah, tetap dapat pahala jemaah. Cuma tak sama macam pergi masjid itulah. Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang boleh beribadah di saat penuh datangnya huru-hara, Nabi kata kahijratin ilayya, seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Besar manfaat dan ganjaran pahalanya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Jadi saya pun rasa tak berhajat memanjangkan kalam, dan esok insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ketujuh, golongan yang sentiasa menang. Golongan yang sentiasa menang. Siapakah golongan yang apa pun berlaku dia sentiasa menang? Esok kita akan yang dalam bab fiqh kita akan menyambung bab tanda-tanda baligh. Adapun dalam bab hadis kita akan berbincang berkaitan golongan yang sentiasa menang walaupun dalam keadaan yang macam ni. Walaupun dalam keadaan yang duk tenang ni, tapi ada golongan yang akan dapat manfaat dan faedah dan menang di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Alam baik. Terima kasih banyak pada semua yang menonton untuk malam ni, insya-Allah, dan tolong pergi ambil Quran. Kita akan buat bacaan surah Kahfi. Kita akan buat bacaan surah Kahfi untuk penutupan kita macam biasa, dan insya-Allah malam ni habis je kuliah kita. InsyaAllah saya akan channelkan tuan-tuan pergi ke sahabat page Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahabat saya ataupun guru saya Ustaz James Bevan. Untuk makluman, Ustaz James di antara guru yang sangat saya kagum lah. Guru yang sangat mulia, guru yang banyak bagi manfaat kepada saya. Dan kalau tuan-tuan tanya berkaitan soal-soal agama, inilah guru yang bertanggungjawab yang banyak saya akan rujuk. Boleh tuan-tuan? Lagi habis kita baca surah Kahfi, saya akan bagi dekat tuan-tuan link untuk Ustaz James Bevan. Semalam saya bagi Ustaz Jafri, 2-3 hari sebelum saya bagi Ustaz Jafri. Ya, Ustaz Jafri pun boleh, tuan nak pergi Ustaz Jafri boleh, tapi malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok live di page Ustaz James Bevan. Ustaz James Bevan ni adalah keturunan daripada Jerman. Dia orang yang sangat tegas tapi ilmu, orang yang sangat alim. Ustaz James Bevan. Tak apa tuan-tuan, sekali-sekali habis baca Kahfi saya akan bagi. Baik, insya-Allah buka surah Kahfi muka surat 293. Baik, bersama kita Mami Hera Helmi pun ada. Masya-Allah, Mami jaga kesihatan baik-baik. Dalam fasa-fasa sekarang. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, insya-Allah. Buka surah Kahfi muka surat 293. Boleh yang dengar di rumah, tuan-tuan buka loudspeaker. Yang buka di rumah, buka loudspeaker. Jadi bagilah dalam rumah tu dengar juga Al-Quran. Rumah yang di dalamnya tidak didengarkan dengan bacaan Al-Quran, maka seperti mana rumah itu adalah ditinggalkan. Itu disebut dalam kitab. Macam rumah hantu. Jangan bagi rumah jadi rumah hantu. Dah lah panggil kita kadang-kadang macam hantu dah. Jadi kita buka loudspeaker bagi kuat, bagi dalam rumah itu didengarkan dengan bacaan Al-Quran. Boleh ya? InsyaAllah. Muka surat 293 ayat 10 awal dan 10 yang terakhir macam biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak pada untuk pertemuan pada malam ni dan saya mohon yang sebaik pada semua tuan-tuan muslim-muslimat dan pada awal sampai habis. Terima kasih atas kesetiaan sampailah pada penghujung pengajian kita dua kitab Safinatun Najah dan juga kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dan tuan-tuan tu link yang saya bagi adalah pengajian Ustaz James Bevan macam biasa tuan-tuan P dan tuan-tuan hashtag pengajian online minta diteruskan dan kata Ustaz James handsome dan kata Ustaz Yaakob Yusra sampaikan salam. Kata Ustaz James handsome
Dan kata Ustaz Isra, sampaikan salam. Kita nak pastikan kalau kita menjadi ejen-ejen yang menyebar kebaikan, maka ini adalah ejen-ejen yang kita, alat yang kita boleh gunakan yang tidak perlukan modal. Bayangkan malam ni orang dengar live saya, orang dengar live Ustaz Jafri, orang dengar live Ustaz James, orang dengar live Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ramai mana orang yang akan dapat penambahan ilmu, dan kami pun akan dapat menumpang juga daripada ilmu yang diberikan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan amalkan, kami pun dapat pahala yang sama. Jadi semua akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin dengan asbab daripada kita share ni, Allah pelihara kita daripada wabak dan bencana, insya-Allah. Dan insya-Allah esok kalau tak ada arah melintang, kami daripada Muqtada Dakwah Center kita dah siapkan satu buku amalan untuk keluarga ketika wabak. Anda nak buat apa? Doa apa? Amalan apa? Baru siap tadi. InsyaAllah esok kalau tak ada arah melintang, kita akan lancarkan. InsyaAllah akan bagi percuma. InsyaAllah lah kalau tak ada apa, kita akan bagi percuma. Ataupun mungkin kita akan buat sedikit cas. Bayaran paling minimum mungkin RM10 dan sebagainya. Sekadar untuk nak komitmen saja agar bila tuan-tuan beli, tuan-tuan boleh baca. Esok insyaAllah kalau tak ada arah melintang lah. Jadi mudah-mudahan bagi manfaat pada tuan-tuan yang Allahumma shalli samad yang mendengar. Dan siapa, sekali lagi saya ulang, siapa yang ada masalah kewangan, tolong maklumkan untuk kita bagi bantuan sekadar yang kita boleh bagi dalam fasa-fasa ni. Kita harapkan semua saling bantu di antara apa kemampuan yang kita boleh bagi. Yang baik daripada Allah, kelemahan di atas kedai ilmu saya bercakap. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, lah kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa kepadamu. Ya Allah, tangan yang banyak melakukan kemaksiatan. Ya Allah, maka Ya Allah kami yakin asbab musibah dan bala yang kau turunkan hari ini Ya Allah berpunca daripada banyaknya dosa-dosa yang kami buat. Ya Allah, ya Allah, kami sedar Ya Allah atas keterlanjuran yang kami lakukan. Ya Allah, ampunkanlah kami semua. Ya Allah, angkatlah bala dan wabak ini daripada kami. Ya Allah, daripada terkena kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, Ya Allah, kami insaf. Ya Allah, kami banyak melakukan kesalahan. Ya Allah, kami banyak menyebarkan fitnah. Ya Allah, kami banyak menyebarkan kebencian. Ya Allah, maka hari ini kau tambahlah nilai kasih sayang di antara kami. Ya Allah, daripada kami bergaduh benda-benda yang tidak baik. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Anda ada dalam kalangan kami yang mungkin sakit, kau sembuhlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, Ya Allah, kau bantulah sahabat-sahabat kami yang menjadi frontliner dalam mengekang wabak COVID-19 daripada bertebaran di atas muka bumi. Ya Allah, pakar-pakar perubatan, polis, askar, doktor, atau siapa-siapa yang terlibat. Ya Allah, berilah ganjaran pahala jihad kepada mereka. Ya Allah, kau beratkanlah timbangan amal buat mereka. Ya Allah, kami tak mampu buat macam mereka buat. Ya Allah, maka kau kuatkanlah hati kami untuk kami stay di rumah agar kami mampu berhenti daripada penyebaran ini. Ya Allah, Ya Allah, kau kekalkan hati-hati kami semua yang ada ni. Ya Allah, dengan pengajian ilmu agamamu sampai kami mati. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu was salatu wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.